Alhamdulillahi Rabbil Alamin al-Qail Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wassalatu wassalamu ala rasulillahil mab'uthi rahmatan lil alamin al-Qail li bani Salimah Diyarakum tuktabu atharakum Diyarakum tuktabu atharukum Amma ba'd Yaqulullah subhanahu wa ta'ala Wa qaddimu li anfusikum wattaqullah Wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin Hadirin sidang Jumaat yang dimuliai Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami akan menghidupkan sekalian orang yang telah mati dan kami mencatatkan apa yang mereka mengemukakan sebagai keseh-keseh dan bukti lagi bakti. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu Allah subhanahu wa ta'ala menghitung satu persatu fi imamin mubin, pada catatan yang paling nyata. Apabila kita merenungkan bahasa imamin mubin, biasanya sepatah kata yang memberi, yang mendengar sebagai imam, gapo dia, iaitu benda-benda hak duk depan, sama ada imam di segi semaya maupun imamun adil di segi pemerintah yang adil. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa segala-gala pongan jasa kita tu duduk depan kita, ya bawa kita pergi ke depan. Subhanallah. Pongan kita tu kauna bagi kita deh, dana bagi kita. Dan juga Nabi SAW setelah baginda mendengar satu kumpulan, satu kaum puak Bani Salimah, yang mana mereka, rumah tangga mereka tu jauh daripada Masjid Nabawi. Tiba-tiba mereka tu rasa kata nak jadi dekat sikit, nak berpindah daripada tempat kediaman yang jauh daripada masjid lagi kepada dekat sikit. Lalu itulah Nabi kata, selangkah-selangkah kamu mari di tempat jauh, tempat kediaman yang jauh pada masjid sani, tak ada sia-sia. Selangkah tu akad darajat, menetak ti gapo ni bui kuam di dan letak kuam cua kita lagi akad darjah sejakah-sejakah tu. Lalu itulah puak Bani Salimah, dia berasa kata dia sesat. Dia berasa kata dia tu siacai kerana gitimbul satu tuntut satu perasaan kata kita tu nak pindah dekat daripada masjid itu lebih baik. Bukan. Yang mana rumah tangga dia tu jauh daripada masjid, orang tu orang cudi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab selangkah-selangkah dia mari kepada masjid itu sangat berharga di sisi agama al-Islam. Dan yang dikasihi sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum mulaqullah, sesungguhnya puak kamu ni akan jumpa, akan pokpak Allah subhanahu wa ta'ala hal keadaan hufatan ura, tak ada selipar di kaki, hal keadaan berbogel, tidak ada pakaian, musyatan, dan berjalan kaki, ghurlan, dan seperti mana kemaluan itu seperti mana kita baru beranak lahir semula, balah itulah belum dikhitankan lagi. Jadi kita lagi akan datang, kita berjumpa dengan Allah dalam bentuk ni. Lalu itulah sebagai benda hak comel, sebagai jasa bagi kita juga. Apabila sekalipun kita bersorang diri dalam bilik hang suan tua kita dah, kita duduk dalam bilik, kita nak saling baju tu, patut kita sanpongan juga. Dalam bentuk kita sebut dan kita menzikir Bismillah alladzi la ilaha illahu. Bismillah
kita tahu belaka dah, boleh sebut belaka. Lepas tu ambil umbi di ayat Al-Kursi tu, allazi la ilaha illahu. Kita sebut balas ni dua perkara. Satunya di atas dunia ni, apabila kita pecah baju nak salingkan sarung dan sebagainya, kemaluan kita tu dilindung bagi al-jin. Jadi jin saat ni tak boleh nak menguasai kita. Kita selamat pelopai daripada kekejaman jin ke atas kita saat ni. Tu so. Yang keduanya, apabila kita sebut balas ni sebagai pongan bagi kita lagi akan datang kita berada di pada mahsyar, kita pernah sebut setiap kali kita nak salih baju kain sarung kita sebut bismillah allazi la ilaha illahu. Inilah orang yang mana segala yang panggil setiap wiknati hidup dia tu ada pongan, ya sang pongan talat. Kita yang dikasih sekalian, apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita berjumpa dengan Allah setelah mana kita bertakwa di atas muka bumi ni di dunia ning, kita berjumpa dengan Allah di alam akhirat lagi akan datang, akan segala-gala kegerungan kita tu lisuh habis. Jadi kita di sana tu sebaiknya sebab kita lelah ni tu kita duk kum tuaeng kita tu, maka di sana tu segala-gala kita berasa gerung, huru-hara hari kiamat tu kita akan selamat. Dan kita akan lupa segala-gala kerusingan kita, hak risau kita, hak kita duk pusing saat ni, akan lisuh perkara tu. Maka apabila di situ tu kita akan lihat segala kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala atas kita tu. Di situ nasallallahu salamata wal afiyah. No atas segala lobo kita di segoi kuamdi kita tu kita rasa sikit ya. Sebab itulah yang dikasih sekalian, setiap wiknati hidup kita ni ada harga mika di sisi kita. Sebab apabila kita kita dapat, apabila kita mohon pada kemurahan Allah Subhanahu Taala atas kita tu, dua kata kuamdi kita sang kuamdi tu tak pada. La ilaha illallah. Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, ia berkata, satu kali kita berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi lengah naik ke bulan pada satu malam penama malam 15. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kamu akan lihat Tuhan kamu. Ya Allah, kita sangat rindu di situ dah. Kita sangat keting kita di situ. Kamu akan lihat Tuhan kamu seperti mana kamu dapat lihat bulan yang penama ini, tak ada di bank, tak ada petapel dengan mana-mana pihak. Maka hak ni hak kita nak buat sebagai sabian kita nak buat persiapan saat ni. Nabi dia nak 6. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalaulah pok kita tu boleh lawan, boleh tosu hal keadaan kita wasa mengatuk di dua ketika, dua masa, iaitu sebelum pada nak naik matahari iaitu semaya subuh, dan sebelum nak jatuh matahari iaitu semaya asar, hendaklah kamu tu lawan tosu situ tatai kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat yang berbunyi, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Hendaklah kita tasbih pada Allah masa kita keluar daripada rumah tangga kita nak pergi semaya subuh saat ni, situ kita mai baca sepatah dua belah-belah kita nak berjalan, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, 3 kali. Belah-belah kita nak pergi berjalan tu 2-3 jakah sekali pun. Kalau rumah kita dekat dengan masjid, kita mai baca subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim sekali sudah, lepas tu 2 kali sudah, dan 3 kali. Kita yang dikasih sekalian, boleh jadi di hidup harian kita tu, sekalipun kampung kita tu kampung tidi, kampung hak didi, kampung hak supap sekalipun, kadang-kadang orang tak dengar mana, kadang-kadang demo tak perhati, kadang-kadang demo tak peduli, kadang-kadang kita tak berasa kata mai hai kuam samkan pada
tutur kata sekali pun kita ada bahasa kata cukup, baik dah. Tutur kata kita ada bahasa baik dah. Tetapi bagi demo tu, mai hai kuam samkan, tak ada peduli dan sebagainya. Tak apalah. Tak apa di segi mana. Kerana cukup. Sepatah kata yang baik kita saat ini akan naik ke langit kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kerana kepadanya akan naik segala-gala tutur kata kita yang baik dan amal salih kita tu. Kita tak kena siacai, tak ada kena wasa nocai, kerana kita dok kecek benda molek, dok cepok hal nasihat, dok cepok hal kita ingkar benda mungkar, dok cepok kita royak benda ma'ruf, demo tak peduli, tak ada samkan situ, kita tamnati dah. Lepas tu sepatah kata saat ni akan dinaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kadang-kadang satu perasaan kita bahasa kata dicai mak apabila orang sebut nama kita di hadapan kita, lebih-lebih lagi ia sebut hapungan kita. Orang sebut nama kita depan kita, ia puji lah wasanya deh. Ia royak kata inta ni gini ni ada sangpungan ke sangkum balah ni, kita wasa dicai wasa ramai cakap. Apatah lagi kalau kita mengetahui sebagai rucak dan kita rasa wah, Allah Subhanahu Wa Taala apabila ia cinta pada seorang hamba dia saat ni, ia panggil Jibril alaihi salam. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku cinta, aku kasih pada si anu ni. Ia sebut nama kita terus-terus. Apabila kita sangpungan ke sangkum saat ni, Allah Subhanahu Wa Taala ia kasih cinta pada kita, ia panggil Jibril. Wahai Jibril, aku kasih pada si anu. Pah mumpung kena kasih. Jibril pula ya hipong. Deh, ruang tua semua bandar malaikat yang mana dia ada di langit saat ni. Dia kata pada mereka, sesungguhnya Allah kasih pada si anu, bah aku pun kasih juga, pah puak mumpung kena kasih gatiklah. Lalu itulah fayudha'u lahul qabulu fil ard, akan diletakkan segala-gala terima di atas muka bumi ini. Kita segala-gala amal ibadat kuamdi kita tu, kita dak sebut mengiringi kita buat satu-satu perkara, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apatah lagi Allah Subhanahu Taala apabila dia kasih pada kita, kita nak tahu kata dia kasih duk mana, kasih tak kasih, segala-gala kuamdi itu kita ada santa semua, ada samam semua situ. Itulah di antara alamat kata Allah kasih pada kita. Maka juga yang dikasih sekalian, satu bukrian, satu pengajaran daripada firman Allah Subhanahu Taala, fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kita yang dikasih sekalian, pada kegelapan di dini hari di malam, pukul 3, pukul 3.30, pukul 4, segi kita semaya 2 rakaat sebagai tahajud, dan kita sebut ketika kita sujud, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Daripada kegelapan sakit, kita duduk sore diri, duduk sakit, nak gerak demo, wasa kerincai dah, demo duduk peduli pada kita, lalulah kita duduk sakit sore, duduk beraduh sore, habis tak ada setak karung, dia panggil setak karung tu, kita pun la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Dan juga kegelapan kezaliman, kita wasa kata kita wak nyanyi pada diri kita sendiri, buat perang tantang cuai kita, segala-gala jenis cuai, kecuaian kita, demikian itulah kita sebut la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Taala telah menguzurkan, telah beri peluang bagi orang yang mana yang mari, orang panggil apa dia ni, mari tunda ajalnya hingga siapa umur dia 60. Dalam arti kata, siapa umur dia 60, mai mi koang dah, tak ada headphone dah, nak royak kata dia cuai dan sebagainya. Sebab situ pedan hok sungsut dah sekaligus tu. Siapa pedan 60 dah, kena beringat molek. Itulah yang dikasih sekalian. Maka di situ patutlah keyakinan kita mancai. Kata apabila tertetap di hati kita selaku seorang mukmin, maka kita tubelah hati kita ke arah syurga Allah Subhanahu Taala, hal kadang kita rindu
kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu kali pernah ditanya ataupun disebutkan bagi Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, ya ayat kata, kalau ada bagi kamu wahai tuan guru, ada sehari lagi daripada umur, misalnya kata tikam not sani ada lagi sehari, mu akan buat gapo dalam hari itu tu? Ia jawab kata, kuntu a'alliman nas, nascaya aku nak ajar manusia. Royak kepada manusia akan ajaran segi buih, nasihat, haikam periksa dan sebagainya. Sehari kita tu mika di segi kita nak mengajarkan orang-orang sani. Di antaranya buat halakah. Kita buat halakah, lepas tu kita ada suara ruam dalam halakah tu, kita royak hati baik siapa gia kita royak sepatah dua, siapa gia orang tu ya royak sepatah dua, kayai hak komen halakah tu, insya-Allah taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kamu telah mengetahui apa yang terkandung dalam diri kita, dalam dada kita sani. In takunu salihin, kalau benar-benar kita seorang salih, insya-Allah taala, kun orang panggil pumi kunatam, fa innahu kana lil awwabin ghafura, maka orang tu orang cukdi di sisi Allah yang akan mengampun padanya, insya-Allah taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail, Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mab'uthi rahmatan lil alamin al-qail, yu'ta ar-rajulu fi qabrih fa idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Qur'an wa idza utiya min qibali yadayhi dafa'athu as-sadaqah wa idza utiya min qibali rijlayhi dafa'ahu mashyahu ila al-masajid. Amma ba'd. Hadirin sedang jemaat yang dimuliai Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qaddimu li anfusikum, wa'lah sebagai sabian bekalan bagi kamu sendiri, untuk kamu sendiri. Bukanlah kita buat apa-apa saat ini sebagai sabian kepada Allah, bahkan itu untuk diri kita sendiri. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, dan takwalah olehmu kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kamu akan menemui dan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala hal keadaan. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kegembiraan bagi para mukminin. Nabi SAW ya wayak pada kita sebagai perakan ciwik kita, akan didatang pada seorang si mati saat ni dalam kuburnya, mari mungkar dengan nakir, mari jenis seksa dan sebagainya. Maka apabila dia mari sebelah lek kepala dia, dia tolak, tak boleh aku perakan di sini kerana ia ni si mati ni senantiasa dok baca Al-Quranul Karim, dok cepak suratul Kahfi hari Jumaat. Lepas tu mari sebelah lek dua belah tangan dia, maka sedekah dia kata aku nak pongkan dia, aku nak popong dia, kerana selalu dia duk sedekah. Mari sebelah lek kaki dia kata aku popong, aku perakan dia, kerana dua belah kaki ni senantiasa duk gi mari kepada masjid. Kita yang dikasih sekalian, segala-gala kita nak jumpa, nak popak, yang mana kita duk sedia untuk nak jumpa, persiapan kita nak berjumpa dengan turut nad sani dah. Lalu itulah agak kata kadang-kala ya boleh nak jadi ya luk juga hak kita nak berjumpa sani. Maka
soalannya apakah persiapan kita untuk nak berjumpa pada satu ketika yang tak ada elok sama sekali. Kita tu hasib-hasib kadang-kadang kita nak pergi jumpa. Boleh jadi kita boleh pergi, boleh jadi tak boleh pergi, boleh jadi dia tu boleh sambut kita, boleh jadi dia tak boleh sambut, hasib-hasib. Dalam hatu pun teriam tua kita tu teriam tua tidi. Maka soalannya gapo gatik hak persiapan kita untuk nak jumpa yang nenon 100% kita akan jumpa. Maka apabila kita hidup dan kita mati atas takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jumpa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik okat bagi kita. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan di antara alamat sanialak seorang itu orang salih ialah ia tinggal segala ponga di mana-mana tempat dia pergi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdin khairan assalahu." Apabila Allah Subhanahu Wa Taala ia kehendak pada seorang hamba dia tu akan kebaikan, maka dia tu jadi sebagai nisai, jadi nampung dia di situ. Sabda, lepas tu dia mau tanya Rasulullah, "Wa ma assaluhu?" Balah mana orang itu tu jadi nisai? Dia jawab kata, "Yuwaffiquhu li'amalin salih." Allah Subhanahu Wa Taala taufik pada orang itu tu untuk beramal salih. Setelah mana dia buat pongan, dia san pongan situ tu, maka dia meninggal dunia. Dan juga di antara amalan salih ialah Yahya bin Ma'in rahimahullah, dia kata, bagi aku ni kalau gulawai aku lagi akan datang ialah orang hak puak-puak hak buat rekod yang panggil ahlul bidah. Aku kalau gulawai aku di hadapan tu, seteru aku di hadapan di hari akhirat lagi ialah puak-puak hak buat rekod kalulah demo tu gulawai aku lagi akan datang lebih baik daripada gulawai aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kita ni dah perkara ni dalam hal berlawan dengan satu-satu tika, satu-satu puak. Di antaranya puak itu puak hak buat rekod lebih baik daripada di depan kita tu Rasulullah, yang mana dia dia kata, "Wapalah mun tak bela sunnah aku. La haula wala quwwata illa billah." Dan di antara hati-hati yang dididik oleh Al-Quranul Karim adalah Al-Hasanul Basri. Setiap malam dia semaya malam, dia berdoa, "Allahumma afu amman zalamani." Dia semaya dek malam, dia berdoa, "Ya Allah, wi apalah pada orang wak nyanyo padaku." Acak-acak kali dia kata balah tu orang duk dengar dia tu, dia kata, "Aku dengar daripada mung wahai tuan guru." Mung selalu duk berdoa supaya Allah wi kemaafan pada orang wak nyanyo padaku. Wak apalah gitu lalu. Aku terlalu duk dengar acak-acak kali balah ning ni, lai-lai kerang balah ning ni. Aku cita-cita seolah kata aku salah seorang orang wak nyanyo kepada mung. Wak apalah gitu lalu. Maka dia jawab kata, "Aku petiba ayat yang berbunyi, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa dah suncai nak wi kepada kemaafan dan usaha nak patirup sangkum, orang ning lah semata-mata pelabun dia dan ganjaran dia ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata ala ar-rushd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azab